سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga sampai kesekian kali kita dapat bertemu dalam majlis di tempat yang sama, yang agaknya bulan lepas yang kita berjumpa dan memperbincangkan tentang nur Nabi Muhammad SAW dalam masjid yang sama, dalam meja yang sama, dalam kursi yang sama, masih hangat diingatan. Akan tetapi berlalunya masa secara tidak disedari kita bertemu lagi, walaupun lebih kurang sudah hampir 30 hari daripada majlis yang kita hadiri bersama, menunjukkan bagaimana cepatnya waktu ini berlalu. Apa yang majlis yang kita hadiri dalam bulan yang lalu masih hangat diingatan, dah pun 1 bulan berlalu bertemu lagi. Teringat akan satu sabda Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Yang kecil adalah taqarubiz zaman, cepatnya waktu berlalu. 1 tahun macam 1 bulan, 1 bulan macam 1 minggu, 1 minggu macam 1 hari, 1 hari macam 1 nafas atau 1 lahzah. Cepatnya waktu berlalu. Kita pun sekarang ini merasa sendiri bagaimana berlalunya zaman Ramadan. Kepada Ramadan tak terasa dah datang Ramadan balik. Ini pun kita 1 bulan masih hangat diingatan dan timbul lagi, menunjukkan bahwasanya apa yang dijanjikan oleh baginda, yang diberitakan oleh baginda Rasulullah adalah benar. Benarnya berita itu memberikan satu ingatan kepada kita kalau umur kita semakin hari semakin menghampiri kepada ajalnya, maka hendaklah dengan cepatnya waktu itu kita mesti lebih cepat daripada waktu itu untuk memanfaatkan sebelum kita didahului oleh waktu tersebut, sebelum kita terlepas peluang akan umur yang diberikan oleh Allah, yang merupakan modal kita untuk berjumpa dengan Allah. Dan sungguh tiada modal lain yang boleh kita pergunakan untuk memanfaatkan dengan amal saleh kecuali umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-waqtu as-sayf, waktu itu umpama pedang. Kalau kamu tak gunakan pedang itu untuk memotong, kamu akan dipotong oleh waktu. Moga-moga waktu yang kita lalui hari demi hari, jam demi jam, minggu demi minggu, bulan demi bulan, termasuk daripada waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita berjumpa dengan Allah dengan modal yang diberikan oleh Allah, dipenuhi dengan amal-amal yang baik insyaAllah. Amin Allahumma amin. Majlis kita yang setiap bulan kita adakan ini adalah majlis untuk memberikan kesegaran kepada iman, yang merupakan satu hadiah dari Allah teristimewa, diberikan kepada segelintir makhluk sesuai dengan kehendak Allah untuk diberikan hadiah teristimewa ini. Tidak semua makhluk untuk mendapatkan berhak untuk mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya golongan tertentu yang dipilih oleh Allah yang akan diberi iman. Keimanan ini
mestilah dijaga oleh kerana iman ini mempunyai pasang surutnya. Temperatur iman temperatur dia naik turun. Mengikut kepada kita macam mana kita menjaga iman itu untuk sentiasa segar, ataupun kita biarkan iman itu akan sentiasa down, surut, low, rendah, low battery. Demikian para sahabat memahami dan menghargai serta menjaga iman yang diberikan oleh Allah kepada mereka melalui hidayah baginda Rasulullah untuk dilestarikan, untuk dipasang pagar, agar supaya terjaga daripada racun-racun virus yang boleh merosakkan iman. Di antara cara mereka memagar ataupun meletakkan antivirus di dalam hati dan jiwa mereka akan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui majlis-majlis seperti ini. Majlis seperti ini adalah majlis antivirus untuk menolak virus kelalaian, untuk menolak bakteri yang boleh merosakkan iman, melemahkan iman. Kata salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berada di dalam rumahnya, beliau melihat seseorang yang lalu di hadapan rumahnya, lalu dipanggil, "Ta'al nu'min billahi sa'ah." Jom kita beriman kepada Allah sesaat saja, sedikit masa saja. Orang yang diajak untuk masuk rumahnya untuk beriman itu merasa hairan dan pelik. Karena beriman sesaat saja, iman itu mesti kekal selama-lamanya, mesti sentiasa ada, bukan hanya sesaat. Maka dia datang kepada baginda Rasulullah dan diceritakan apa yang berlaku kepadanya. Kata baginda Rasulullah, rahimahullah ibn Rawah, semoga Allah merahmati kepada Ibn Rawah. Ia itu adalah suka kepada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Maksud daripada jom beriman sesaat, jom kita jaga iman ini, lestarikan, pasang pagar dengan berzikir kepada Allah, mencari ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahagian daripada pagar yang menjaga iman. Kita berharap moga-moga majlis kita ini majlis ilmu, bahagian daripada benteng perisai yang menjaga iman kita, sehingga terjaga sentiasa sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis ini juga adalah merupakan gambaran daripada satu majlis yang pernah ada di zaman Rasulullah, yang juga dikenal oleh para sahabat sebagai, kalau tadi saya katakan majlis seperti ini, majlis apa itu, menyegarkan iman. Juga dikenal majlis seperti ini di zaman para sahabat merupakan bahagian daripada, dianggap oleh para sahabat warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni kalau warisan itu perkara yang ditinggalkan oleh Nabi. Abu Hurairah pernah ketika berada di sebuah pasar di Madinah memberitahukan, wahai sahabat-sahabatku, kamu sibukkan pasar, beli barang, apa semua, sementara warisan Rasulullah dibahagikan di masjid. As-sahabat semuanya bersikeras datang pergi ke masjid nak tengok apa itu warisan Rasulullah. Mungkin boleh dapat bagian karena Nabi tidak tinggalkan dinar ataupun dirham. Maka nak tahu apa mungkin daripada bahagian itu mereka boleh dapat, nak tahu, datang ke masjid didapati ramai daripada majlis halaqah yang sini majlis fulan, yang ini majlis ilmu, yang majlis zikir. Kemudian mereka para sahabat yang datang pergi ke masjid menjumpai dalam masjid itu berbagai halaqah. Dia pun kata balik beritahu kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kamu beritahu warisan Rasulullah dibahagikan di masjid Rasulullah. Kami tak dapat apapun yang, tak nampak apapun yang dibagikan di masjid itu. Kata Abu Hurairah, apa yang kamu nampak? Aku nampak banyak halaqah yang ada di dalam masjid.
Dan itu nama warisan Rasulullah SAW. Dan keberadaan kita di dalam sebuah majlis untuk menyegarkan iman dan untuk meneruskan menerima amanat warisan Rasulullah SAW. Tema yang diberikan kepada saya untuk kita bahas pada malam hari ini adalah berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, manusia biasa dan luar biasa. Kenapa tema itu menjadi tajuk pembahasan pada kita? Apa objektif daripada tajuk itu sebenarnya? Ramai daripada orang memahami akan kemanusiaan baginda Rasulullah SAW, tetapi tidak memahami keluarbiasaan kemanusiaan Rasulullah SAW. Mereka yang hidup di zaman baginda Rasulullah mempunyai kepelbagaian di dalam menilai kepada Rasulullah. Sungguh berbeza penilaian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah dengan penilaian Abu Jahal kepada Rasulullah. Berbeza penilaian Sayyidina Umar bin Khattab terhadap Rasulullah dengan Abu Lahab ketika melihat kepada Rasulullah. Berbeza dengan Sayyidina Ali bin Rasulullah dengan Uqbah bin Abi Mu'ayyid yang ingin membunuh kepada Rasulullah. Dan orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW melihat dengan mata atau kacamata yang berbeza. Satu golongan melihat Rasulullah sebagai manusia, satu golongan melihat Rasulullah sebagai manusia yang luar biasa. Keluarbiasaannya itu adalah kerasulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW. Sementara keluarbiasaan yang ada pada Rasulullah, yaitu kerasulan yang diberikan oleh Allah, tidak dipandang oleh Abu Jahal, tidak dipandang oleh Abu Lahab, dan tidak dipandang oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dan juga oleh Umayyah bin Khalaf dan lain-lainnya. Tengok Rasulullah manusia. Ketika nampak perkara-perkara yang luar biasa kepada Rasulullah nyata di hadapan mereka, tetapi karena mereka masih memandang Rasulullah sebagai manusia, tidak nampak keluarbiasaan manusia yang biasa dan luar biasa itu. Makanya mereka ketika mengatakan kepada Rasulullah, ketika nampak perkara yang luar biasa daripada Rasulullah SAW, mereka mengatakan ini Muhammad adalah tukang sihir. Nah, dikatakan manusia, mereka sendiri apa itu tak boleh nak terima, tak mungkin ini manusia biasa. Sebab macam mana manusia biasa yang tak pernah berguru kepada sesiapa, tak pernah pun berusaha belajar di universiti di mana-mana, duduk hidup di Mekah mulai kecil sampai dewasa, keluar pun pergi ke negeri Syam dibawa oleh pak saudaranya hanya sesaat sahaja untuk berniaga, lepas itu patah balik pergi ke Mekah sampai diangkat menjadi nabi, tak pandai membaca, tak pandai menulis, boleh mendatangkan kata-kata yang menyabar para penyair-penyair yang handal dalam syairnya. Ketika seseorang mencabar kepada Rasulullah SAW di dalam segi bahasanya, salah seorang bernama Walid bin Mughirah ketika melihat menawarkan beberapa perkara kepada Rasulullah supaya berhenti daripada berdakwah, kemudian baginda Rasulullah mengatakan, Walid, kamu dah selesai cakap? Dia kata dah selesai. Oke, dengar aku cakap. Dibacakan ayat Al-Quran oleh baginda Rasulullah. Al-Walid bin Mughirah mendengarkan bacaan Nabi dengan tertunduk, mendengarkan indahnya bacaan yang dibaca oleh Rasulullah, sehingga sampai kepada ayat yang isi kandungan ayat itu menyentuh tentang adab. Al-Walid bin Mughirah sendiri tak dapat mengawal perasaannya, terus menggulurkan tangannya memegang kepada mulut Nabi cukup. Tak sanggup nak mengawal beratnya apa yang dibaca oleh Nabi SAW, keluar daripada majlis Nabi hujan. Masuk segak, keluar hujan. Itu kaum Quraisy yang sedang menunggu apa berita yang akan dibawa oleh Walid bin Mughirah. Melihat Walid dalam keadaan hujan, maka ditanya, apa yang berlaku kepada kamu wahai Walid?
Dia mengatakan, saya ini dah tahu para penyair-penyair yang ada di sini. Dah kenal semua bagaimana bentuk itu syair alunannya, cara menyusun syairnya. Tapi sungguh yang dibaca oleh Muhammad itu bukan syair. Yang lebih indah daripada syair. Maka kata mereka, apa itu, orang-orang Quraisy mengatakan, kamu dah terpengaruh dengan Muhammad. Maka kata Walid bin Mughirah mengatakan, dalam kata-katanya itu manis dan indah. Saya tak boleh nak mengatakan apa-apa tentang dia kecuali dia itu adalah seperti tukang sihir. Dia sedar yang disampaikan oleh Nabi itu adalah bukan syair. Penyair pun tak boleh nak mendatangkan seperti yang didatangkan oleh Nabi SAW. Maka apa lagi yang boleh diberitahukan oleh Walid bin Mughirah tentang Rasulullah yang mendatangkan perkara yang begitu hebat, sementara manusia biasa tak boleh mendatangkannya, tapi tak mampu menerima kerasulannya. Maka dia mengatakan dia adalah penyihir, sebab melihat kepada Rasulullah bahwasanya beliau manusia biasa. Objektif daripada tema yang kita bahas sekarang ini adalah untuk melihat kepada Rasulullah adalah manusia seperti kita, tapi yang luar biasa, agar supaya kita ketika melihat apa yang dibawa dan memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah bahasa wahyu yang disampaikan, bukan bahasa manusia biasa. Dan ini sendiri ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW dan diyakini oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum ketika seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini ingat kamu ini adalah manusia yang kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira, kadang-kadang marah, kadang-kadang kamu ini dalam keadaan reda daripada marahnya. Jadi saya khawatir apa yang disampaikan oleh kamu itu mengikut keadaan kondisi kamu itu marah, tak marah, dalam keadaan sedih, atau dalam keadaan gembira." Kata baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Uktub, fa'innahu la yakhruju min hadha illa al-haq." Tulis apa saja yang keluar daripada mulut aku ini, tak keluar daripada lisan ini kecuali benar. Dinafikan oleh Rasulullah kepada sahabat itu yang melihat kepada Rasulullah bahwasanya manusia yang kadang marah, kadang reda, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira. Ini wajar manusia berlaku kepada manusia, kadang-kadang silap, kadang-kadang tak silap. Tapi bagi baginda Rasulullah menutup melihat kepada mereka untuk melihat kepada Rasulullah sebagai manusia yang boleh buat salah atau silap. Tulis, tak keluar daripada lisan ini benar. Jangan kamu pandang aku hanya manusia biasa. Aku manusia amat istimewa, luar biasa dalam kata-kataku, luar biasa dalam perbuatanku, luar biasa dalam segala gerakanku. Sebab perkataannya, perbuatannya, pergerakannya dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini objektif utama untuk melihat kemanusiaan Rasulullah sebagai manusia biasa dan sebagai manusia luar biasa. Demikian kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah ketika diberitahukan, tengok bagaimana orang melihat kepada Rasulullah sebagai manusia biasa yang luar biasa. Kalau Sayyidina Abu Bakar pernah berada di sebuah tempat, satu orang kafir Quraisy datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya Abu Bakar, kau dengar berita baru kan?" Dan apa beritanya? Kawan kamu yang kamu beriman kepadanya itu mendakwa semalam dia pergi ke Baitul Maqdis. Lalu malam itu juga dia balik pergi ke Mekah. Itu perjalanan daripada Mekah pergi Baitul Maqdis 1 bulan pergi, 1 bulan balik, 2 bulan pergi balik. Nabi pergi dalam bukan 1 malam, sebahagian malam saja. Ikut hukum wajib orang yang memandang kepada beliau sebagai manusia mustahil. Oleh sebab itu orang yang ada di sekeliling Nabi kan Abu Jahal datang pagi-pagi sudah datang ke Rasulullah saja fudul. Tahu fudul? Orang yang pagi-pagi hari atau orang yang keluar daripada rumahnya
cari isu baru, apa benda yang boleh kita hebohkan. Itu fuduli. Ya Muhammad, hadal khabar. Apa berita baru hari ini? Kata baginda Rasulullah, semalam aku diperjalankan pergi ke Baitul Maqdis. Dan Ummu Hani itu sepupu Nabi SAW dia beritahu, ya Rasulullah, kamu jangan cerita kalau Nabi berangkat ke Baitul Maqdis daripada rumahnya Ummu Hani. Diceritakan kepada Ummu Hani, kata Ummu Hani, ya Rasulullah, jangan cerita kepada orang lain, nanti orang akan mendustakan kamu. Kata baginda Rasulullah, kalau orang tanya, aku akan beritahu. Beliau Rasul, manusia luar biasa. Kalau menyembunyikan perkara yang patut diberitahu itu manusia biasa. Tapi manusia luar biasa tak akan menyembunyikan apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manusia luar biasa. Walaupun orang mendustakan, walaupun orang nak pikir, nak tanggap, nak ambil sikap apa saja terpulang, yang datang daripada Allah adalah benar. Kata Rasulullah kami kabar, aku berita kali ini dan beritahu semalam pergi Baitul Maqdis. Dan pagi ini kamu ada di tengah-tengah kita. Kata Mujahan, apa dia? Ya. Ini yang bercakap di sana yang sucikan Allah. Dia baginda mengatakan demikian, tidak menunggu, tidak takut resiko orang percaya atau tidak, orang dustakan atau percaya. Jadi bukan dalam kawalan Rasulullah untuk mengawal percaya orang dan tidak, tapi dalam kawalan Rasulullah menyampaikan apa yang datang daripada Allah. Kalau aku panggil semua orang ini duduk dekat sini, adakah kamu akan bagi tahu kepada mereka? Kata ya. Kenapa aku tahu kita? Kalau mereka kumpul semua orang, dengar berita baru. Kalau kau beritanya bagi tahu semalam aku pergi Baitul Maqdis. Mereka pun itu orang-orang yang datang ingin mendengarkan berita daripada Rasulullah. Soalan yang sama kepada siapa? Macam siapa? Macam orang yang melihat kepada Rasulullah sebagai manusia biasa. Pagi ini kamu ada tengah-tengah kita, kata ya. Apa itu? Kita berpindah kepada orang yang melihat kepada Rasulullah sebagai insan luar biasa. Jadi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ada di luar sana, tak ada dia masih Nabi cerita Abu Bakar tak ada. Gak ada Abu Bakar. Abu Jahal datang beritahu. Dengar apa cerita kau punya kawan yang kau beriman kepadanya? Gak apa cerita? Dan dia beritahu semalam dia pergi ke Baitul Maqdis. Kalau kata Abu Bakar, kalau dia betul cakap macam kamu beritahu kepada saya, cakapnya benar. Saya lebih percaya dengannya yang lebih hebat daripada berita yang saya dengar sebentar tadi. Ini orang yang melihat kepada Rasulullah insan biasa yang luar biasa. Enggak ada sadar. Kalau dia cakap memang benar, saya lebih percaya kepada yang lebih hebat daripada itu berita daripada langit. Ini Nabi belum cerita Mi'raj, baru cerita Isra saja sebulan pergi sebulan balik. Macam mana kalau kita Mi'raj pergi ke langit itu dua aku semua jumpa dengan mereka? Itu orang-orang Quraisy yang ada di hadapan Rasulullah SAW yang baru hatinya itu jinak-jinak kepada Islam, mendengar cakap baginda Rasulullah kalau beliau diperjalankan pergi Baitul Maqdis dan pada balik pada malam itu, goyang iman mereka dan sebahagian mereka adalah tak jadi beriman kepada Rasulullah sebab melihat Rasulullah manusia biasa. Dan sebagai seorang yang sedang mengkaji apa yang datang daripada Rasulullah masuk otak kita, tak masuk otak kita, enggak dapat sadar. Kalau dia cakap mesti benar. Tinggalkan demi otak, karena itu otak yang bercakap itu dipantau oleh Allah yang menciptakan otak. Enggak dapat sadar. Tujuan tema kita bahas pada hari ini adalah untuk meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW, untuk meyakini kemanusiaan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa yang luar biasa. Beritanya mesti benar, perkataannya mesti benar, perbuatannya mengandung unsur hikmah, gerakannya adalah mesti diteladani sebab semuanya itu adalah perbuatan orang yang luar biasa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar biasaan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala
juga menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa yang luar biasa. Habib Abdurrahman, fadhal Habib. Kita didatangi oleh Habib Abdurrahman bin Al-Mashhur dari Bantarim Al-Hadramaut. Beliau adalah salah satu pensyarah di Universiti Darul Mustafah, Universiti Darul Mustafah. Beliau juga akan menyampaikan tausiah insyaallah selepas saya, insyaallah. Harap hadirin hadirat pun boleh sabar. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengungkapkan tentang kemanusiaan Rasulullah yang biasa dan kemanusiaan Rasulullah yang luar biasa. Dalam dua ayat saya akan bawa di sini. Banyak ayat menceritakan tentang kemanusiaan yang biasa dan yang luar biasa pada Rasulullah. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya." Katakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, saya ini manusia, mithlukum, seperti kamu. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepada saya. yakni dari segi kemanusiaannya saya sama seperti kamu. Kamu sakit, saya sakit. Kamu gembira, saya pun gembira. Sebagaimana manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, Nabi pun juga berkahwin. Sebagaimana manusia biasa itu makan, Nabi pun makan. Manusia biasa lapar, Nabi pun lapar. Manusia biasa haus, Nabi pun haus. Tapi keluar biasaannya yang ada pada manusia yang biasa ini adalah kata baginda Rasulullah SAW ketika Sayyidina Usamah bin Zaid baginda ketika sakit di rumahnya, lalu didatangi oleh Usamah bin Zaid menziarahi, lalu dipegang oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid pegang pada kulit ataupun pada dahi atau tangan baginda, walhasil sentuh kepada kulit Nabi, sentuh kepada kulit Nabi, terus diangkat tangan Usamah bin Zaid. Kata Usamah bin Zaid, panas begitu luar biasa wahai Rasulullah. Itu orang sakit panas, sepanasnya macam mana pun juga tak ada sampai ke macam pegang kepada kulit seorang boleh diangkat macam pegang kepada benda yang panas sangat. Tapi Usamah bin Zaid pegang kepada kulit Rasulullah, panasnya itu tak tertahankan untuk disentuh oleh tangan Usamah bin Zaid dan diangkat oleh Usamah bin Zaid. Panas sangat kamu ini wahai Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, aku ini bila mana sakit panas 2 kali ganda daripada orang lain selain daripada para nabi bila mana terkena gugaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling berat diduga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para anbiya. Summa amsal wa amsal. Orang yang hampir kepada anbiya dan orang yang lebih hampir kepada orang yang hampir kepada para nabi. Semakin orang itu dekat, semakin berat dugaan yang diberikan oleh Allah, karena Allah ingin melihat ketulusan orang itu dalam kasih sayangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sakit, tapi tak sama dengan sakitnya kita. Usamah bin Zaid yang berkata, panasnya luar biasa. Seseorang yang pada masa peperangan Khandaq dia menunjukkan 1 batu di perutnya karena lapar, Nabi tunjukkan 2 batu, laparnya 2 kali ganda. Ilah manusia baginda Rasulullah dalam kemanusiaannya itu manusia yang luar biasa.
Ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, bahagian daripada kamu. Yang daripada kamu siapa? Manusia. Kalau rasul daripada malaikat, kita tak mampu nak ikut. Kalau rasul daripada jin mempunyai kekuatan yang luar biasa, kita tak mampu nak ikut. Dipilih oleh Allah seorang rasul yang ikut hukum fisikalnya adalah makhluk yang paling yang paling manja, yang paling memerlukan kepada penjagaan, yang paling memerlukan kepada perawatan. Kita ini makhluk yang dimanjakan. Kita daripada kecil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang memerlukan kepada penjagaan daripada janin, kemudian setelah lahir pun tak boleh buat apa, tunggu sampai masih kecil pun kena macam-macam sampai dia boleh urus sendiri, baru manusia boleh bergerak sendiri, boleh berjalan sendiri. Haiwan bagaimana? Haiwan kalau punya anak dah boleh cari makan sendiri, lepaskan hijau burung bertelur sampai boleh terbang dan tak tahu bagaimana dah berpisah dengan ibu bapanya. Manusia memerlukan bertahun-tahun untuk bicara. Ini bahagian daripada kemanusiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia biasa seperti kita lahirnya. Tapi dalam bacaan yang lain, riwayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul anfas. Anfas itu yang berharga, yang mahal, yang bernilai, yang istimewa, itu anfas. Di manakah letak keistimewaannya Rasulullah sebagai manusia biasa tadi bagi tahu, datang pada kamu seorang rasul bahagian daripada kamu. Lalu yang kedua, datang pada kamu seorang rasul yang istimewa daripada kamu. Keistimewaannya nampak kepada berbagai aspek, baik daripada aspek khilqi, tubuh badannya, dan khuluqi, daripada akhlaknya. Daripada aspek khilqi, tubuh badan jisimnya itu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah astafa Kinanata min walad Ismail. Allah itu memilih seorang bernama Kinanah daripada keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan bin Kinanah. Allah memilih seseorang itu bernama Quraisy daripada keturunannya Kinanah. Wastafa Hashim min Quraisy, dan Allah memilih seorang bernama Hashim daripada Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih saya daripada Bani Hashim. Itu Ismail keturunannya banyak sampai kepada Rasulullah. Tapi yang dipilih oleh Allah untuk menyimpan benih air seni Rasulullah SAW, insan-insan terpilih. Agaknya kalau ikut daripada hadis Nabi dari Allah pilih Kinanah, Allah pilih Quraisy, Allah pilih Hashim, lalu di atasnya lagi, di atasnya Kinanah, Adnan dipilih oleh Allah, Ismail, lalu Ibrahim, lalu sampai atas. Yang dilihat itu bukan pada last part yang saya sebutkan tadi daripada atas lagi. Dikuatkan ini dengan kata-kata Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, izinkan saya memuji kepada kamu. Kata baginda Rasulullah, katakan semoga Allah menjaga mulut kamu. Abbas mengatakan, dahulu kamu berada di bawah arsy, di bawah naungan arsy. Kemudian kamu diturunkan oleh Allah, tidak dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk seketul daging atau darah, tapi air seni yang berada dalam bahtera Nabi Nuh. Kemudian kamu berpindah daripada sulbi ke sulbi, dan kamu berada dalam sulbi Nabi Ibrahim ketika dicampakkan oleh Namrud ke dalam api. Lalu kamu dipindahkan kepada sulbi yang lain, sehingga kamu berada di dalam sulbi ayahmu dan dipindahkan kepada ibumu, dan kamu ketika dilahirkan teranglah cahaya kelahiran kamu itu menerangi bumi ini dan ufuk. Ini kata-kata siapa? Bapak saudara Nabi. Kepada siapa? Kepada Nabi. Di hadapan Nabi. Bagi tahu sejarah perpindahan air seni Rasulullah bermula sebelum menjadi air seni pun diceritakan oleh Abbas bin Abdul Muttalib.
agaknya lah ikut hukum logik saja. Adakah Allah akan pilih orang kafir untuk disimpan oleh Rasulullah SAW? Di manakah letak pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meletak, untuk menjadi orang terpilih? Adakah orang kafir akan terpilih? Hasya Allah. Ini Rasulullah memberitakan, saya ini orang yang dipilih daripada orang yang dipilih, daripada orang yang dipilih sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini pilihan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW daripada ain seninya. Dipilih oleh Allah orang-orang tertentu untuk menjaga. Walihada ketika Sayyidina Rasulullah SAW dibawa, atau ayahnya dibawa oleh Abdul Muttalib, jom saya bawa kamu untuk berkenan kepada seorang wanita. Ayah anda tadi mengatakan, ya Abdullah, jom kamu datang ke rumah saya dan cakap berzina dengan saya akan berikan kepada kamu 2 kali ganda 100 onta yang dikorbankan oleh ayahmu untuk menyelamatkan kamu daripada sembelihan. Akan diberikan 200 onta dengan berzina. Apa yang diinginkan oleh perempuan itu? Agar supaya cahaya Abdullah, yang maksudnya itu adalah Rasulullah, yang ada dalam sulbi Abdullah, berpindah kepada rahim seorang perempuan pelacur. Allah menjaga kepada Abdullah. Tak sembarang rahim yang boleh menyimpan Rasulullah SAW. Abdul haram, falama tudunahu. Kamu nak buat haram dengan aku rela mati berbandingkan berbuat apa yang kamu inginkan. Kepada siapa? Kepada pelacur sendiri. Sampai datang kepada Aminah, meminang kawin dengan Siti Aminah. Lalu setelah kawin sudah bersama dengan Siti Aminah. Lalu Abdullah ayah anda Nabi lalu di depan rumah perempuan Yahudi itu. Perempuan Yahudi itu kan aman datang dia tak tengok Abdullah itu lalu di depan rumahnya. Kata ayah anda Nabi, apa pasal kamu sekarang tak tengok kepada aku? Apa pasal tak ada makan sebelum ini kamu cakap? Yang halal cahayanya tak ada pada kamu. Tidak apa yang diinginkan oleh perempuan itu Rasulullah untuk berada di situ, tapi Allah menghendaki insan terpilih untuk menjaga rahim yang terpilih untuk menjaga Rasulullah SAW. Ini penjagaan Allah pada insan istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga tarbiyahnya, dididik Rasulullah SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah didapati engkau ini yatim kemudian Allah jaga engkau? Siapa yang jaga Rasulullah? Allah SWT. Semua manusia yang jaga Allah, tapi Allah tak sebutkan kepada seluruh manusia aku jaga kamu. Tapi Rasulullah Allah jaga. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'awna. Penjagaan yang fokus. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tak pernah sekalipun meninggalkan kepadamu wahai Rasulullah. Adakah orang yang mendapat keistimewaan seperti itu seperti Rasulullah? Kadang ini dari segi kemanusiaan. Sebelum wujudnya baginda Rasulullah, penjagaan sudah diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nampak bagaimana dia atau baginda Rasulullah insan biasa yang luar biasa. Keluar biasaan yang nampak dalam bentuk fisikalnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tak bercakap kecuali pada wahyu dari Allah. Perbuatannya dijaga oleh Allah. Kekuatannya adalah kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Hakala ini adalah kemanusiaan yang biasa kepada Rasulullah SAW dan juga kemanusiaan yang luar biasa kepada baginda Rasulullah SAW. Keluar kebiasaannya kepada manusia itu adanya rambut. Baginda pun ada rambut. Seperti mana manusia itu mempunyai darah yang mengalir, Allah baginda Rasul pun ada darah yang mengalir. Sebagaimana manusia ini adalah mempunyai kuku, baginda pun ada kuku juga dan potong kuku. Keluar biasaannya perkara yang ada pada Rasulullah dibandingkan dengan yang selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah akan nampak bagaimana para sahabat menyikapi kepada Rasulullah sebagai insan yang luar biasa. Dan Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, dia mengatakan kepada mewasiatkan kepada putranya Abdullah bin Umar, kalau saya meninggal dunia nanti, ambillah bungkusan ini. Ada macam bungkusan yang diberikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada anaknya. Apa isinya? Kubu Rasulullah SAW. Kalau saya meninggal nanti, letakkan itu kubu di bibir saya. Bukan kenapa? Darajat tertinggi. Semoga saya boleh jawab soalan mungkar dan nakir itu dengan betul, yakni mencari keberkatan daripada hukumnya Rasulullah SAW supaya boleh menjawab soalan mungkar dan nakir. Ini siapa yang kuat? Umar bin Khattab, yang melihat kepada Rasulullah bukan manusia biasa saja, manusia biasa yang luar biasa. Kalau hukum kita itu tak mungkin nak jawab betul tidak betul. Tapi senang melihat kepada Rasulullah dengan yang berbeza. Seorang sahabat Nabi SAW disuruh oleh Nabi sering Nabi bukan buang darah ini di tempat yang orang tak tahu, diambil oleh dia diminum. Lalu kata balik Nabi tanya, sudah dibuang? Sudah. Di mana? Di tempat yang orang tak tahu. Kata Nabi, kau minum kan? Kata Rasulullah, jangan saya minum. Kalau begitu perutmu tak akan disentuh oleh api neraka. Itu darah. Kalau kita jadi najis, itu darah itu najis. Itu darah kita manusia biasa. Tapi darah insan yang luar biasa ini berbeza. Ummu Aiman pernah masyarakat meminum masyarakat air kencingnya Rasulullah SAW. Nabi letak di bekas untuk dibuang di tempat yang Nabi tak buang najisnya itu di tempat tempat yang memang layak untuk Nabi letakkan atau buang di situ. Pagi hari Ummu Aiman adalah kata baginda Rasulullah, Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ini Ummu Aiman ibu saya setelah ibu saya, yang mendidik dan punya perasaan keibuan kepada Rasulullah. Tengok ada macam bekas berisi air di situ, diminum oleh Ummu Aiman. Nabi tanya, mana itu bekas yang semalam ada isi? Ini yang menceritakan Muhammad bin Idris As-Siddiqi dalam kitab Dalilul Talibin, menceritakan tentang perkara tersebut. Ini kantong ini. Maka kata baginda Rasulullah, kata Ummu Aiman, ya Rasulullah, saya minum. Dan kalau begitu kata baginda Rasulullah, kamu tak akan lapar selamanya dan tak akan disentuh oleh neraka. Masyarakat najis siapa yang boleh sampai derajat seperti itu? Tak mungkin dari seorang biasa. Dan itu pun mengatakan bukan dikatakan najis. Maaf cakap kalau bahasa saya itu sebut najis, tapi itu untuk dikiaskan kepada manusia biasa lah, tapi tidak kepada Rasulullah SAW. Itu kemanusiaan yang dari sudut pandang zahirnya biasa, tapi luar biasa. Kita punya rambut, kalau potong entah di tukang cukur rambut, buang di mana itu rambut? Mungkin buang sungai kah, buang sampah kah, buang mana kah? Kalau rambut Rasulullah tak selai pun jatuh ke tempat yang tak elok, melainkan semua pada berebut ingin mengambil rambut Rasulullah SAW, dijadikan sebagai tempat untuk barakah, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui salah satu anggota tubuh badan Rasulullah yang terpisah daripada Rasulullah. Khalid bin Walid meletakkan dalam songkoknya untuk berperang. Kata beliau mengatakan, aku tidak berperang menggunakan songkok itu yang aku letakkan di songkok aku ketika berperang melawan kepada orang kafir, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada aku. Rambut siapa yang boleh sampai kepada rambutnya Rasulullah SAW? Itu rambutnya, kukunya, darahnya, kencingnya. Ini tak ada kepada manusia biasa. Yang ada kepada manusia yang luar biasa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
disimpan dan sampai hari ini pun disimpan. Rambutnya disimpan sampai hari ini pun disimpan. Ummu Salamah bila mana ada orang sakit, ambil baju Rasulullah, dipasangi keras, diminumkan kepada orang yang sakit sembuh. Baju kita hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin memahami kerasulan, kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang luar biasa, supaya kita melihat kepada beliau itu sebagai manusia yang luar biasa. Dengan melihat kepada beliau manusia yang luar biasa, maka perbuatannya semuanya luar biasa, kata-katanya luar biasa, semuanya luar biasa. Dan kata apa itu, dalam majelis yang kita sekarang berada ini, melihat bagaimana keluar biasaan Rasulullah SAW. Kalau baginda Rasulullah SAW ketika berada dalam sebuah majelis, lalu baginda Rasulullah lalu di sebuah majelis para sahabat duduk. Lalu baginda Rasulullah masuk ke dalam masjid itu, sahabat yang Nabi masuk semuanya diam karena hormat kepada Nabi SAW. Kata baginda Rasulullah, apa yang kamu sudah lakukan? Dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sedang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun duduk dengan mereka. Kata baginda Rasulullah, ra'aitul rahmatan, aku melihat rahmat turun kepada kamu, wa uridu an usyarikakum fiha. Aku ingin berkongsi dengan kamu rahmat yang turun kepada kamu. Saya tengok rahmat itu turun. Di mana? Dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu. Kita dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu, kita tengok rahmat turun? Kita tak tengok, tapi kita yakin rahmat itu turun. Sebab yang bagi tahu kepada kita rahmat turun dalam majlis zikir, ya insan yang luar biasa tadi saya cakapkan itu. Dia bagi tahu rahmat turun dan dia nampak hissi, nampak dengan mata kasar baginda Rasulullah SAW. Ini manusia biasa yang luar biasa, melihat perkara yang tak boleh ditengok oleh manusia biasa. Satu ketika beliau berada di dalam salatnya, kemudian baginda Rasulullah SAW mengedepankan tubuh badannya yang seakan-akan menghulurkan tangannya ingin mengambil sesuatu daripada hadapan baginda Rasulullah. Lalu kemudian tarik balik tangan baginda Rasulullah. Kemudian lepas itu baginda berundur ke belakang. Para sahabat pun berundur juga ke belakang, sebab Nabi menghampiri kepada mereka. Seakan-akan sahabat itu diberi isyarat untuk berundur ke belakang, mereka pun berundur ke belakang. Maka setelah selesai daripada salat, ditanya oleh baginda Rasulullah kepada baginda Rasulullah, apa yang berlaku wahai Rasulullah? Dan kami mendengar kamu bercakap sementara kamu berada dalam salat, wa ana fiha, saya ada di dalam situ. Apa yang berlaku wahai Rasulullah? Dan kata baginda Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada aku, yakni tidak ada perkara yang tidak diketahui oleh orang ramai ini kecuali nampak dengan mata aku di hadapan aku sekarang. Semua perkara, termasuk surga dan neraka. Orang yang berada di dalamnya saya boleh nampak, orang berada dalam surga dan neraka saya boleh nampak. Sehingga ketika saya berada dalam salat tadi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga. Dan saya tengok buahnya, saya tengok bunganya, tengok keindahannya. Saya mendekatkan diri saya untuk saya petik satu daripada apa yang saya nampak itu. Yang kalau saya petik pada waktu itu saya ambil dan tunjukkan kepada kamu, boleh dimakan oleh seluruh makhluk ini yang ada. Yang langit dan juga bumi dan tak akan lapar, tak akan habis sepanjang zaman. Saya berundur ke belakang, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku tentang neraka dan bagaimana apinya itu saling bercampur satu dengan yang lain. Maka saya berkata, adakah saya termasuk salah seorang daripada mereka yang berada dalam neraka itu? Wa ana fiha, saya ada di situ. Ya salam, siapa orang yang mendakwa dirinya sudah punya kunci surga untuk masuk ke dalam, sementara Rasulullah masih mempertanyakan ketika ditunjukkan neraka oleh Allah, adakah saya berada dalam situ wahai Allah? Ini Rasul Rabbil Alamin, pintu surga tak dibuka kecuali kuncinya berada daripada beliau. Masih merasa dirinya takut dan gemetar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditunjukkan neraka. Beliau bertanya, adakah saya salah seorang daripada mereka? Kita kena mesti sedar di mana posisi kita di hadapan Allah. Kita hamba kepada Allah, fakir kepada Allah, taat
ada apa yang layak untuk kita tunjukkan? Ya Allah, aku hamba beribadah kepada Engkau, mesti Engkau masukkan aku dalam surga. Yang ibadahnya tokoh masih bertanya kepada Allah, adakah saya berada dalam neraka? Maknanya apa? Sentiasa kita berada dalam keadaan takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Maka aku berundur, kata Nabi. Para sahabat berundur karena apa? Seakan-akan api itu akan mengenai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah manusia boleh tengok surga, boleh tengok neraka? Insan yang luar biasa, yang dijaga keluar biasaannya oleh Allah di arasnya, dijaga keluar biasaannya sebelum lahirnya, dijaga keluar biasaannya saat lahirnya, dan dijaga keluar biasaannya dalam pertumbuhannya. Dan ini yang saya ceritakan masih dalam bentuk keluar biasaan Rasulullah yang khilqi, yang bentuk tubuh badannya. Adapun keluar biasaan Rasulullah dalam bentuk akhlaknya adalah amat luar biasa, yang kalau kita teladani keluar biasaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun akan mendapat bahagian daripada keluar biasaan melalui akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi masa cukup mengejar, pantas kita pada hari ini dengan hadir oleh Habib Rahman. Saya telah banyak cakap, sudah pun banyak cakap sekarang ini, tapi ingin mendengar tausiah daripada Habib Rahman bin Adil Masyhur. InsyaAllah di masa akan datang, bagaimana ada kesempatan lagi, kita akan bahaskan tentang keluar biasaan Rasulullah melalui daripada akhlaknya, dan itu yang perlu untuk kita teladani. Sebagaimana saya katakan dalam mukadimah tadi, tujuan daripada membahas tema tersebut untuk melihat kepada Rasulullah SAW sebagai seorang manusia yang diutus oleh Allah, yang cakapnya mesti benar, perbuatannya mesti benar, semua akhlaknya adalah benar, dan orang yang meniru adalah orang-orang yang benar. Saya tidak akan perkenalkan lagi tentang Habib Rahman untuk lebih memberikan ruang yang cukup kepada beliau untuk bercakap. Dan saya mohon hadirin hadirat bersabar. Sesungguhnya kita berada dalam majlis iman, kita lebih menyegarkan kita punya iman. Kita berada dalam majlis warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berada dalam majlis yang Nabi, sebagaimana saya katakan tadi, tengok dengan mata sendiri. Rahmat turun, Nabi pun duduk di situ. Kita pun sabar karena kita berada dalam majlis yang sentiasa diturunkan hujan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga as-sakinah. Nabi kata 2 kali, Nabi turun, dia kata aku nampak rahmat turun. Dalam majlis yang lain Nabi kata aku tengok sakinah turun. Rahmat, sakinah kata nama. So kita berada dalam majlis rahmat